Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dayang Kumar Safila binti Awang Kusyahminan dari PACE UUM Sibu Sarawak dan bernombor matrik 259842. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu iaitu mengenai analisis keperluan latihan. Okey, kita lihat pada slide yang pertama iaitu slide pengenalan. Okey, sebelum latihan disediakan, terdapat beberapa perkara yang perlu dititikberatkan iaitu yang melibatkan perancangan, analisis keperluan latihan, sumber sedia ada, kos, tempat, bahan rujukan dan sebagainya. Okey, salah satu keperluan analisis keperluan latihan ini adalah untuk kita mengenal pasti keperluan-keperluan yang perlu disediakan untuk menjayakan sesebuah program, bengkel atau kursus yang berkaitan dengan latihan. Okey, analisis keperluan latihan adalah satu kaedah untuk menentukan maklumat yang diperlukan bagi menyediakan program latihan kepada pekerja dalam sesebuah organisasi. Okey, pepatah Melayu ada menyatakan sediakan payung sebelum hujan. Okey, ya, itu adalah merujuk kepada konteks pelaksanaan analisis keperluan latihan sebelum jenis dan bentuk latihan disediakan untuk para pekerja bagi melatih serta membimbing mereka untuk menjadi pekerja yang lebih cekap, berkualiti dan bermotivasi. Okey, kita lihat slide yang seterusnya iaitu analisis keperluan latihan. Terdapat 3 jenis analisis keperluan latihan yang biasa digunakan untuk menentukan maklumat yang diperlukan dalam sesebuah program iaitu analisis organisasi, analisis tugas dan analisis individu. Okey, analisis keperluan latihan ini mengutamakan kepada keperluan kepada organisasi dan juga individu iaitu pekerja itu sendiri ya. Okey, analisis untuk individu biasanya dilakukan bagi menentukan kemampuan seseorang pekerja itu dan menilai sama ada pekerja itu memerlukan latihan tambahan atau sebaliknya. Dan analisis keperluan latihan ini adalah berfungsi sebagai pengesahan kepada keperluan latihan yang diberikan kepada pekerja tertentu sahaja. Okey, dan kumpulan sasaran tertentu yang memerlukan keperluan latihan ini adalah seperti golongan remaja, pekerja baharu, syarikat, pekerja sementara dan sebagainya. Seperti apa yang kita sedia maklum, latihan adalah aktiviti pembangunan modal insan yang memerlukan dan perlu dilaksanakan secara terancang, terkawal dan sistematik. Dan analisis latihan ini adalah salah satu langkah awal yang disediakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan latihan yang dijalankan itu memberi kesan dan impak yang jelas serta menghasilkan pelaburan yang baik bagi organisasi. Okey, seterusnya kita lihat slide iaitu 6 proses analisis keperluan latihan. Yang pertama adalah penetapan dasar latihan, nilai latihan, rancang latihan, maklum balas dan proses penilaian, laksana latihan dan nilai keperluan. Okey, yang pertama sekali adalah pihak pengurusan mereka perlu merangka dan menetapkan dasar latihan serta peruntukan yang diperlukan bagi menampung kos untuk mengadakan kursus, bengkel atau program yang menyediakan latihan-latihan khusus untuk para pekerja. Dan sumber kewangan ini adalah peruntukan dana yang dibekalkan dan disalurkan untuk pelaksanaan program latihan bagi menyokong dan menjayakan matlamat pelaksanaan latihan dalam sesebuah organisasi. Okey, seterusnya kita lihat kepada nilai keperluan ya. Pengurusan perlu menilai keperluan yang bersesuaian untuk organisasi dan pekerja yang merangkumi pengumpulan data, mengenal pasti jenis atau bentuk latihan yang disediakan dan menetapkan latihan yang tertentu untuk dimasukkan ke dalam kandungan program latihan yang hendak dilaksanakan. Antara contoh dan jenis bentuk latihan yang biasa disediakan adalah seperti latihan keselamatan, team building, teknologi maklumat dan komunikasi, sumber manusia dan organisasi, latihan keuangan, sosial dan infrastruktur ekonomi dan sebagainya. Setelah membuat perancangan latihan ini, maka tindakan seterusnya adalah dengan melaksanakan program latihan berkenaan mengikut jadual, masa dan tempat yang telah ditetapkan. Dan
penyemakan semula melalui checklist amat penting bagi pengurusan untuk memastikan kelancaran dalam menjayakan program latihan dan organisasi untuk pekerja. Okey. Proses seterusnya adalah dengan menilai latihan yang dijalankan melalui edaran borang keberkesanan latihan yang perlu diisi sebelum dan selepas program latihan itu dilaksanakan. Dan pihak urus setia ini akan mengemas kini semua maklumat yang telah dilengkapi dan dimasukkan ke dalam pangkalan data latihan sesebuah organisasi. Dan proses yang terakhir adalah proses maklum balas dan proses penilaian bagi program latihan yang disediakan dan dilaksanakan akan dibuat dan dipantau secara berkala dan tahunan. Kita lihat slide yang seterusnya. Ini adalah contoh isi kandungan yang ada dalam program latihan, iaitu yang pertama perspektif latihan dan pembangunan, kumpulan sasar yang memerlukan latihan, pelaksanaan analisis keperluan latihan, kitaran latihan, latihan dan organisasi dan analisa keperluan latihan. Okey, bagi melancarkan sesebuah program atau latihan bagi organisasi dan individu, pihak pengurusan perlu hadir dan terlibat sama dalam pelaksanaan program latihan berkenaan. Ini adalah penting bagi menunjukkan bahawa tanda sokongan dan komitmen terhadap pelaksanaan program di bawah pengurusan sesebuah organisasi. Dan semakan semula dan pemantauan yang dilakukan bagi menilai tahap keberkesanan program latihan adalah sangat-sangat penting sebagai panduan dan pelaksanaan program latihan pada masa akan datang. Dan secara asasnya analisis keperluan latihan ini sendiri sangat-sangat penting bagi mengenal pasti jenis dan bentuk latihan yang bersesuaian yang boleh disediakan kepada organisasi dan juga para pekerja demi kebaikan bersama. Okey, seterusnya kita lihat pada slide analisis keperluan latihan untuk individu. Okey, rajah ini menunjukkan kerangka kajian ya. Kerangka kajian. Okey, seperti apa yang kita lihat dalam rajah ini, jelas menunjukkan bahawa terdapat 3 jenis keperluan latihan yang diperlukan dalam konteks keusahawanan bagi analisis individu yang mahu bergelar, usahawan yang berjaya dan berkemahiran tinggi. Okey, keperluan latihan yang ada adalah dari segi pengetahuan, minat dan kemahiran. Okey, sebagai contoh, jenis latihan pertama iaitu pengetahuan yang melibatkan bantuan dan sokongan pihak kerajaan dalam menyediakan model latihan yang relevan dengan aspek keusahawanan. Okey, sebagai seorang usahawan yang baru memulakan perniagaan, mereka perlu mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk mengurus sebuah perniagaan. Kemudian mereka perlu mempunyai dana modal sebagai sokongan kewangan yang kukuh dan perlu mempunyai infrastruktur yang kukuh. Okey, selain daripada itu, seorang usahawan juga perlu mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang yang diceburi. Okey, dan latihan yang disediakan perlu mengandungi elemen-elemen tentang kemahiran tertentu untuk dipelajari dan juga teknik pemasaran yang sesuai yang boleh diaplikasikan ke dalam perniagaan masing-masing. Okey, disebabkan itulah latihan tertentu ini sangat penting bagi memberi gambaran dan hala tuju yang jelas kepada individu atau organisasi yang ingin mencapai matlamat seperti yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kita lihat pada slide iaitu analisis keperluan latihan untuk organisasi. Okey, analisis untuk organisasi biasanya dilakukan bagi menentukan keperluan latihan berdasarkan persepsi majikan atau orang atasan dalam sesebuah organisasi. Okey, ia merangkumi maklumat tentang sokongan sumber kewangan, kerjasama pihak pengurusan atasan dan keperluan untuk mencapai matlamat dan objektif organisasi. Okey, dan program latihan yang berbentuk keusahawanan ini boleh membantu para usahawan untuk mengembangkan perniagaannya berbekalkan pengetahuan, minat dan juga kemahiran yang seperti yang terdapat dalam rajah kerangka kajian tadi ya. Dan
Ini amat penting dalam perancangan strategik yang disediakan untuk menjalankan program latihan tertentu seperti hal yang berkaitan dengan keusahawanan. Dan analisis keperluan latihan ini pula juga perlu diberi dan disediakan kepada individu dan pihak pengurusan sebelum diberi latihan keusahawanan kepada mereka. Okey, seterusnya kita lihat kepada bentuk latihan untuk organisasi dan bentuk latihan untuk individu. Contoh bentuk latihan organisasi adalah seperti sistem amalan 5S, pelan strategik, team building, induksi khusus dan pengurusan fail meja. Dan contoh bentuk latihan untuk individu pula adalah dari segi keselamatan, teknologi maklumat, sumber manusia, kewangan sosial dan infrastruktur ekonomi. Okey, program bantuan keusahawanan juga adalah salah satu pelaksanaan yang dianggap penting bagi membantu mana-mana organisasi atau syarikat atau individu yang baru bermula menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Dan program yang dimaksudkan ini adalah berkaitan dengan bantuan kewangan, sesi monitoring dan coaching untuk usahawan muda, program usahawan perantis dan sebagainya. Dan program-program sebegini sangat penting untuk dilaksanakan setelah dianalisis keperluan latihan dibuat bagi membantu dan membimbing generasi muda dan masyarakat yang mahu menjadi usahawan yang berjaya. Antara contoh dan bentuk latihan yang berkaitan dengan keusahawanan yang boleh diketengahkan kepada organisasi dan individu adalah seperti khusus pemikiran kritikal, latihan pemantapan kualiti kerja, latihan pengurusan sumber manusia dan sebagainya. Dan contoh latihan khusus yang boleh dipelajari oleh usahawan muda adalah seperti khusus pengurusan pelanggan, khusus kemahiran komputer, latihan komunikasi yang berkesan dan sebagainya. Okey, jenis dan bentuk latihan sebegini adalah sebagai sumber input yang berguna bagi membimbing dan melatih sesebuah organisasi serta individu itu sendiri untuk lebih bergiat aktif dan berkemahiran tinggi dalam menjalankan suatu bidang perniagaan, iaitu ia sejajar dengan peredaran zaman pada masa kini. Okey, selain daripada itu, usahawan-usahawan digital ini juga perlu berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi, cekap dalam pelbagai urusan dan mahir dalam mengendalikan segala urusan dalam perniagaan. Dan latihan sebegini juga mampu membantu pihak seseorang usahawan itu untuk menjadi pelapis keusahawanan yang berjaya pada masa akan datang. Dan dalam masa yang sama, ia mampu membantu dalam membangunkan ekonomi negara. Okey, seterusnya kita lihat pada slide kepentingan keperluan latihan dalam organisasi. Kenapa perlunya ada latihan dalam organisasi ini ya. Okey, program latihan yang dilakukan secara konduktif ini boleh melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dalam menyumbang kepada produktiviti yang tinggi kepada sesebuah organisasi, dan dalam masa yang sama ia memberi manfaat dan faedah yang berguna kepada pihak pengurusan kerana mempunyai aset berharga untuk terus mengekalkan kestabilan dalam pengurusan sesebuah organisasi. Dan pelbagai program latihan ini juga menyediakan kaedah dan pendekatan yang bersesuaian bagi membimbing para pekerja untuk terus lebih produktif dalam pengurusan sesebuah organisasi. Okey, sekarang kita masuk pada slide yang terakhir, iaitu bahagian kesimpulan. Secara kesimpulannya, setiap organisasi perlu menyediakan persediaan latihan yang kondensif untuk pembangunan organisasi dan perkembangan kerjaya pekerja dalam sesebuah organisasi. Selain daripada itu, analisis keperluan latihan amat-amat penting untuk dilaksanakan bagi mengenal pasti jenis dan bentuk latihan yang diperlukan untuk pembangunan organisasi dan individu yang bekerja dan berkhidmat sebagai ahli organisasi. Sehubungan itu juga, persediaan yang teratur dan sistematik berbekalkan pos peruntukan yang mencukupi dapat membantu dalam menjayakan serta melaksanakan program latihan kondusif kepada pihak pengurusan organisasi dan juga para pekerja bagi meningkatkan mutu kualiti perkhidmatan dalam sesebuah organisasi. Okey, sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.